Assalamualaikum dan salam sejahtera. Agama merupakan satu sistem kepercayaan yang menjadi panduan hidup manusia. Ia mengajar nilai baik dan buruk. Pertama, agama berperanan dalam membentuk etika individu dengan menanam nilai murni seperti kejujuran, amanah, tanggungjawab, dan hormat menghormati. Nilai-nilai ini penting bagi memastikan seseorang bertindak secara beretika dalam kehidupan. Kedua, agama bertindak sebagai panduan tingkah laku manusia. Individu yang mengamalkan ajaran agama yang akan lebih berdisiplin dan mampu mengawal emosi serta tindakan mereka daripada melakukan perkara negatif. Selain itu, agama juga membantu membentuk jati diri yang kukuh. Individu yang mempunyai pegangan agama tidak mudah terpengaruh dengan tekanan lakan sebaya dan mampu membuat keputusan yang rasional. Sekali, agama memainkan peranan dalam mewujudkan keharmonian masyarakat melalui nilai kasih sayang, toleransi, dan sikap saling menghormati antara satu sama lain. Kepentingan agama dapat dilihat melalui peranannya dalam membentuk akhlak mulia dalam kalangan individu. Selain itu, agama juga berfungsi sebagai kawalan terhadap tingkah laku negatif seperti buli, jenayah, dan vandalisme. Agama turut membantu mewujudkan masyarakat yang harmoni dengan mengalahkan perpaduan dan sikap saling menghormati. Di samping itu, agama menjadi panduan hidup dalam membantu individu membuat keputusan yang betul serta menghadapi cabaran kehidupan dengan lebih tenang. Kesan positif ialah melahirkan individu yang beretika dan berintegriti tinggi. Yang ini adalah pelakuan beretika, yang ini adalah pelakuan integriti. Seterusnya, mengurangkan kadar jenayah dan masalah sosial, mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera, dan membentuk hubungan sosial yang baik dan saling menghormati. Manakala kesan negatif ialah peningkatan gejala sosial seperti buli, vandalisme, dan jenayah. Seterusnya, kurangnya nilai moral dan etika dalam kalangan masyarakat. Tingkah laku tidak terkawal dan mementingkan diri sendiri. Berlakunya konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Contoh kes buli di Malaysia ialah pelajar memukul, mengejek dan memalukan rakan mereka. Polis menahan 4 pelajar tingkatan 1 dan 2 kerana disyaki memukul pelajar tingkatan 1 sekolah sama. Ketua Polis Daerah Kota Samarahan, Deputi Superintendent Brody Prangka berkata, semua remaja lelaki itu ditahan selepas mangsa membuat laporan di Balai Polis Kota Samarahan Isnin lalu. Video berdurasi 47 saat menunjukkan mangsa dipukul kesemua suspek turut tular Isnin lalu. Dalam satu kenyataan, beliau berkata semua suspek dibawa ke IPD Kota Samarahan untuk siasatan dan tindakan lanjut. Seterusnya, contoh kes rasuah dalam kalangan pegawai. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan susulan dakwaan aliran masuk wang tunai besar ke dalam akaun bank milik seorang pegawai kanan tentera. Sepasukan pegawai SPRM hadir ke Kementerian Pertahanan siang tadi. Pasukan SPRM tiba kira-kira jam 11.30 pagi tadi. Sumber memaklumkan siasatan awal dijalankan terhadap projek melibatkan tentera darat dari tahun 2023 sehingga kini. Fokus siasatan adalah tertumpu kepada projek-projek yang dilaksanakan melalui kaedah perolehan secara tender terbuka serta perolehan di bawah Pusat Tanggungjawab PTJ Tentera Darat. Transaksi kewangan mencurigakan yang dikaitkan dengan individu-individu tertentu yang dinamakan dalam dakwaan tersebut juga akan diteliti. Terdapat juga kes vandalisme oleh pelajar seperti merosakkan harta awam. Pada pihak sekolah dan saya percaya pihak sekolah telah mengambil beberapa tindakan. Terdahulu tular di media sosial rakaman video sekumpulan pelajar lelaki merosakkan harta benda sekolah pada Sabtu. Beberapa video berdurasi 28 saat dan 58 saat itu turut mendapat reaksi negatif netizen di media sosial. Tambah Fadlina, ibu bapa dan komuniti juga perlu memainkan peranan dalam membentuk akhlak serta disiplin pelajar sekaligus mengelakkan perkara sebegini berlaku. Beliau ditemui ketika melakukan lawatan hari pertama peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2022 di SMK Jalan 4 Bandar Baru Bangi. Akhir sekali, kes pengaruh media sosial. Suspek yang menikam rakan sekolahnya hingga maut di Petaling Jaya semalam disyaki memendam perasaan terhadap mangsa. Menurut polis Selangor, siasatan awal juga menunjukkan tekanan emosi dan pengaruh media sosial menjadi antara punca pelajar berusia 14 tahun itu menyerang mangsa. Siasatan awal juga mendapati suspek dan mangsa tidak mempunyai hubungan atau interaksi sebelum kejadian. Adalah dipercayai faktor dorongan emosi dan pengaruh media sosial dikenal pasti sebagai antara punca tindakan suspek berkelakuan sedemikian. Kesimpulannya, agama memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk etika dan tingkah laku masyarakat. Penghayatan agama yang kukuh mampu melahirkan individu yang berakhlak mulia serta mewujudkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Ini menghasilkan tugasan ini, kami telah menggunakan beberapa kaedah seperti kajian, literatur melalui buku teks dan laman web rasmi. Selain itu, membincangkan kumpulan turut dijalankan untuk mengumpulkan idea dan menyusun isi kandungan. Kami juga menganalisis video berkaitan bagi memahami dengan lebih mendalam peranan agama dalam kehidupan.